Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Harian Info TV. Jadi untuk video kali ini aku akan jelaskan beberapa soalan yang dipertanyakan di dalam video pertama aku tentang pemasangan Unify Home Fiber. Jadi untuk video kali ini aku akan jelaskan soalan-soalan yang ditanyakan, dilontarkan kepada video untuk yang pertama tu. Kerana apa? Kerana video yang pertama aku tentang pemasangan Unify Home di rumah tu, aku tidak jelaskan secara detail. Aku hanya jelaskan secara ringkas saja. Jadi aku akan ambil beberapa soalan yang dipertanyakan di komen untuk video pertama tu, dan aku akan menjawab di video ini. Jadi kepada korang semua, tonton video ini sampai habis. Okey, soalan pertama adalah pasang Unify ni ada kontrak tak? Okey, untuk pasang Unify ni yang korang perlu tahu dan korang perlu bersedia untuk pasang Unify Home Fiber ni, korang perlu patuhi kontrak selama 24 bulan, iaitu bersamaan dengan 2 tahun pemasangan. Jadi macam mana kalau kita nak terminate? Kita pakai 5 bulan, 6 bulan kita tak mampu nak bayar dah. Contohnya lah, tak mampu nak bayar, kita nak terminate, macam mana? Okey, untuk tempoh 5 bulan, yang korang dah pakai 5 bulan, dan yang baki yang ke depan tu, selebihnya tu korang kena bayar mengikut package yang korang ambil lah. Contohnya macam aku ambil yang package 30 Mbps RM89. Jadi untuk tempoh selepas 5 bulan ke depan tu, korang kena bayar. Jadi aku kena bayar untuk tempoh yang baki selebihnya ke depan tu, aku kena bayar. Jadi untuk terminate tu agak mahal jugalah, kalau kita nak terminate. Jadi korang kena fikir-fikirlah untuk pasang Unify Home Fiber ni dengan kontrak 24 bulan untuk 2 tahun. Soalan yang kedua, function modem kedua tu untuk apa bang? Okey, untuk pemasangan Unify ni dia ada dua box. Yang pertama adalah modem, dan juga yang kedua adalah router. Jadi yang kita terima, kita connect dengan wifi di telefon, di laptop, di komputer, semua datang daripada router. Router yang akan menerima isyarat connected daripada kita. Okey, fungsi modem pula adalah sambungan fiber optik tu daripada modem, dan modem tu akan hantar isyarat data-data daripada kabel tu ke modem. Itu adalah fungsi modem dan juga router. Okey, soalan ketiga, untuk Unify pakai Cat 5e ke Cat 6 outlet? Okey, untuk korang yang dah tengok video aku yang pertama tu, aku jelaskan sebenarnya aku cakap dalam video tu, aku pakai yang modem Cat 6. Sebenarnya untuk Unify Home Fiber, dia masih lagi menggunakan modem Cat 5e, bukan yang 6 ya. Maafkan aku tersilap beritahu dekat video yang pertama tu. Untuk Unify memang dia belum upgrade ke modem Cat 6. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kita boleh provider kepada mereka supaya untuk upgrade di masa depan. Kerana kalau aku tengok package-package lain dah pun pasang yang Cat modem 6. Okey, soalan yang ke-6 adalah apa beza fiber Unify 30 Mbps dengan Unify Stream 30 Mbps? Okey, pertama sekali, fiber Unify 30 Mbps ini menggunakan jenis gentian kaca fiber optik, manakala Stream dia masih lagi menggunakan kabel chopper. Okey, apa beza kedua-dua ni? Okey, untuk kabel optik, kalau korang perasan, dia akan lebih tinggi lagi speed dia, dan akan melajukan lagi korang punya wifi di rumah. Manakala Stream ni dia tidak stabil, tidak berapa stabil, tapi still korang boleh guna. Cuma kadang-kadang tu korang akan terasa lag untuk penggunaan yang lebih ramai, ataupun bila korang main game apa semua tu, mungkin akan ada drop untuk kelajuan. Okey, selain tu Unify Fiber ni korang hanya dapat bila tempat korang ada coverage saja. Berbanding Streaming App ni, kita boleh guna untuk di mana-mana sahaja kawasan yang kita ada, sebab dia tidak memerlukan coverage untuk Streaming App ni. Jadi kepada korang untuk nak guna kawasan korang yang tak ada coverage lagi untuk Unify Home Fiber, jadi korang still boleh pakai yang Streaming App ni. Perbezaannya seperti aku ceritakan tadi lah.
dari segi kelajuan dan sambungan internet. Manakala soalan yang ketujuh adalah sesuai untuk streaming FB tak? Okey, aku tidak begitu suggest lah untuk korang yang jenis kaki gaming yang bermain live ataupun streaming dekat FB ataupun dekat media sosial lain. Kalau yang 30 Mbps ni memang tidak sesuai lah untuk bagi aku, sebab aku pun belum cuba lagi, sebab aku bukan gaming streaming. Cuma kalau korang nak better, aku sarankan korang ambil yang 100 Mbps ke atas. Kalau korang ambil 30 Mbps ke atas ni, kalau korang menggunakan seorang sahaja, korang di rumah, mungkin berbaloi. Kalau korang dekat rumah ramai pengguna-pengguna lain, aku sarankan korang ambil yang 100 Mbps ke atas. Soalan yang ke-8 adalah, Salam nak tanya, kalau first nak pasang wifi ni berapa total cost semua pasang? Okey, untuk package 30 Mbps, 100 Mbps dan ke atas, pemasangan yang pertama adalah free. Okey, tiada cas pemasangan. Untuk selepas 10 hari korang pasang Unify ni, korang perlu bayar RM100 ke dalam akaun TM Unify korang masing-masing. Tetapi korang jangan risau, RM100 tu nanti dia akan masukkan dalam bil untuk bulan yang pertama. Jadi dia akan tolak untuk bil bulan pertama dalam RM100 tu. Okey, soalan yang terakhir adalah, kalau Unify 30 Mbps boleh guna untuk Astro Ultrabook? Okey, memang tak boleh guna yang 30 Mbps. Dekat package Unify TM sendiri pun dia dah bagi tahu untuk kita melanggan Astro Ultrabook, dia ada package yang 100 Mbps ke atas. Dan memang dia tak sarankan untuk ambil yang 30 Mbps ke atas, kerana mungkin tahap kelajuan itu tidak menyamai dengan package Astro tu sendiri. Jadi setakat ini saja untuk video kali ini. Aku harap korang boleh faham apa yang aku sampaikan untuk video kali ini. Untuk video kali ini, aku hanya menjawab soalan yang dilontarkan untuk video pertama aku, iaitu pemasangan Unify Home di rumah. Jadi aku harap korang faham lah video yang nak aku lontarkan ni. Jadi kalau korang rasa tak faham, tak berapa jelas yang aku sampaikan ni, korang boleh tanya dekat komen di bawah ni. Jadi korang boleh komen, nanti aku akan reply komen-komen korang kat bawah ni. Okey, jadi jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.